Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke sesi laporan laksana yang ke-70. Cepat betul masa berlalu. Pejam celik dah sampai sesi ke-70. Beberapa bulan akan datang, kita akan memasuki tahun baru pula. Apa aktiviti anda pada hujung minggu lepas? Dengan kata, selain dari taman-taman awam dan lokasi riadah, Langkawi juga menjadi destinasi tumpuan utama. Dan ada juga yang komen di laman media sosial saya mengatakan tidak sabar untuk mengunjungi destinasi lain seperti Tioman. Pembukaan lebih banyak gelembung pelancongan pastinya berita gembira untuk rakyat Malaysia, terutamanya mereka yang terlibat di dalam industri ini. Tapi kita perlu ingat, holiday juga, tapi SOP masih perlu dipatuhi. Sama-samalah kita mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Ke arah keluarga Malaysia yang makmur, inklusif dan mampan, Perdana Menteri kita telah pun membentangkan rancangan Malaysia ke-12 sebagai rancangan pembangunan negara untuk tempoh 5 tahun yang datang. Tumpuan negara adalah untuk merancakkan kembali pertumbuhan ekonomi, memastikan kemakmuran negara dapat diagih secara lebih adil dan saksama, serta mengekalkan kelestarian alam sekitar. MOF secara dasarnya bersetuju untuk menyediakan peruntukan kewangan sebanyak 400 bilion ringgit bagi membiayai perbelanjaan pembangunan rancangan Malaysia ke-12 bagi tempoh 2021 hinggalah 2025. Ini merupakan peningkatan ketara berbanding dengan 248.5 bilion ringgit bagi rancangan Malaysia yang ke-11. Selaras dengan tema RMK yang ke-12 iaitu Keluarga Malaysia Makmur, Inklusif, Mampan, MOF akan menyelaraskan bidang-bidang keutamaan bajet 2022 dengan fokus utama RMK yang ke-12. Bajet 2022 akan memberi tumpuan kepada pemulihan, pembinaan semula daya tahan negara dan pemangkin pembaharuan atau 3R iaitu Recovery, Resilience, Reform. Walau apapun, MOF committed untuk pastikan kita ada ruang fiskal yang cukup untuk kesemua program-program pembangunan di bawah RMK 12. Untuk itu, kita perlu kekal committed kepada langkah konsolidasi fiskal. MOF akan berpandukan kepada rangka fiskal jangka sederhana dan strategi hasil jangka sederhana untuk meluaskan asas cukai kita. Dan yang sama penting, untuk tingkatkan kemampuan kerajaan untuk membayar hutang. Dalam jangka masa pendek, kita perlu tingkatkan had statutory hutang supaya kita ada ruang fiskal tambahan. Sebabnya kita mesti sokong pembukaan sektor-sektor ekonomi dan pastikan pemulihan ekonomi yang mampan. InsyaAllah, selain itu, cadangan penggubalan akta tanggungjawab fiskal juga akan bantu kita tingkatkan tadbir urus, ketulusan dan accountability dalam pengurusan kewangan negara. Keutamaan semasa kerajaan adalah untuk melindungi nyawa daripada ancaman COVID-19 dan memastikan prospek pertumbuhan ekonomi negara kekal kukuh dalam jangka masa sederhana dan panjang. Keutamaan ini bukan sahaja akan dilaksanakan selari dengan teras-teras rancangan Malaysia ke-12 dan juga wawasan kemakmuran bersama 2030, tetapi juga akan berteraskan prinsip pengurusan kewangan yang berhemah. Mungkin ada yang kata, RMK 12 ini cerita jangka panjang. Apa inisiatif dalam masa terdekat untuk bantu rakyat? Okey, kita baru saja umumkan penyaluran BPR. Seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, proses pengkreditan fasa 3 dan rayuan BPR telah bermula pada 28 September 2021 dan dijangka selesai pada 30 September. Pembayaran fasa 3 BPR kali ini adalah untuk penerima sedia ada kategori isi rumah sahaja. Walau bagaimanapun, mereka yang telah lulus rayuan BPR dari semua kategori, isi rumah, warga emas dan bujang akan menerima BPR kali ini. Peruntukan untuk BPR fasa 3 dan rayuan ini berjumlah 2.82 bilion ringgit dengan 3.6 juta penerima. Untuk fasa 3, setiap penerima bakal menerima sehingga RM1,400, manakala penerima bayaran rayuan BPR akan menerima sehingga RM2,300 mengikut kategori kelayakan masing-masing.
Secara keseluruhannya, 9.6 bilion ringgit telah diperuntukkan untuk BPR, memanfaatkan 8.5 juta penerima. Namun begitu, masih terdapat bantuan tunai lain, iaitu bantuan khas COVID-19 BKC dan bantuan kehilangan pendapatan BKP yang akan disalurkan kepada mereka yang layak pada Oktober hinggalah Disember 2021. Kesemua bantuan tunai yang diperuntukkan oleh kerajaan sehingga ke hujung tahun adalah bernilai 17.1 bilion ringgit dan dijangka akan memanfaatkan 10 juta penerima. Kerajaan sentiasa peka dengan penderitaan rakyat dan akan terus komited dalam memastikan kesejahteraan keluarga Malaysia. Untuk membantu rakyat, salah satu elemen yang kita beri tumpuan ialah penciptaan pekerjaan. Baru-baru ini, Majlis Pekerjaan Negara telah membentangkan beberapa pencapaian yang merangsangkan berkenaan sektor pekerjaan negara. Antara pencapaian tersebut adalah pertama, penempatan pekerjaan buat lebih 376,000 pencari kerja setakat 10 September 2021, melebihi jumlah sasaran yang ditetapkan setakat bulan September. Kedua, mewujudkan lebih 97,000 peluang pekerjaan baru menerusi pelaburan dalam negara, dengan 76% daripadanya adalah dalam kategori mahir dan separuh mahir. Penciptaan dan penempatan pekerjaan adalah langkah yang lebih baik dari segi jangka panjang untuk kebajikan rakyat. Bantuan tunai sahaja hanya langkah jangka pendek, tapi bila kita wujudkan, pekerjaan ini diwujudkan, maka rakyat dapat menyara kehidupan keluarga mereka tanpa perlu bergantung harap kepada bantuan kerajaan. Bak kata pepatah, bila anda beri seseorang ikan, maka anda memberinya makan untuk satu hari. Tetapi bila anda ajar seseorang itu memancing, maka anda akan memberinya makan seumur hidup. Bantuan untuk rakyat tidak terhenti di situ. Voucher perlindungan tenang, ini khas buat golongan B40, dapat mengurangkan beban golongan B40 jika ada perkara yang tidak diingini berlaku. Melalui program voucher perlindungan tenang ini, setiap penerima bantuan B40 akan diberi voucher bernilai RM50 sebagai bantuan kewangan untuk membeli produk perlindungan tenang termasuk takaful hayat dan kemalangan diri. Dalam masa yang sama, kerajaan juga melanjutkan tempoh pengecualian duty stamp ke atas semua produk perlindungan tenang dengan nilai premium atau sumbangan tahunan tidak melebihi RM100 untuk tempoh 5 tahun lagi sehingga tahun taksiran 2025. Nak tahu lebih lanjut, layari link yang tertera di bawah ini. Kita juga ada perlindungan untuk pekerja yang dijangkiti COVID-19 di tempat kerja. Bagi membantu pekerja-pekerja ini, Perkeso ataupun Pertubuhan Keselamatan Sosial telah mengumumkan bayaran pampasan lebih 11.19 juta ringgit melibatkan 15,036 kes setakat 18 September yang lepas. Daripada jumlah ini, lebih 10 juta ringgit dibayar kepada pekerja tempatan, membabitkan 13,170 kes dan lebih 1 juta ringgit pula kepada pekerja asing, membabitkan 1,866 kes. Tadi saya ada menyebut mengenai objektif RMK 12, antara lainnya untuk meningkatkan kelestarian alam sekitar. Sehubungan itu, baru-baru ini saya berpeluang untuk berucap tentang perubahan iklim pada sidang kemuncak The Cooler Earth yang diadakan secara maya. Kita tidak boleh menafikan perubahan iklim merupakan cabaran terhebat manusia. Sudah tiba masanya semua pihak, sektor swasta dan awam, bekerjasama untuk memastikan peralihan yang pantas ke ekonomi karbon sifat bersih. Antara komitmen Malaysia di peringkat antarabangsa ialah pertama, meningkatkan Nationally Determined Contributions atau NDC tanpa syarat terhadap pelepasan GHG atau gas rumah hijau dari 35 hingga 45% daripada KDNK menjelang 2030 berbanding dengan tahap 2005. Kedua, menjadi anggota Gabungan Menteri Kewangan untuk Tindakan Iklim atau CFMCA. Dan ketiga, memegang prinsip Helsinki dalam mempromosikan tindakan iklim nasional
melalui dasar fiskal dan penggunaan kewangan awam yang berhemah yang disokong oleh CFMCA. Perubahan iklim bukan sahaja memberi kesan kepada kita, tetapi impaknya akan dirasai generasi mendatang. Jika kita bertindak sekarang, insya-Allah kita akan mampu meminimalkan kesan perubahan iklim kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Saya akhiri laporan laksana ke-70 kali ini dengan pesanan agar kita teruskan disiplin mengikuti SOP yang ditetapkan. InsyaAllah, kita pasti menang bersama untuk keluarga Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.